Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini kita teruskan lagi siri webinar Masa untuk episod yang seterusnya. Dan pada hari ini kita sangat berbesar hati dan sangat beruntunglah kerana kita ada dua panel yang um, dua panel yang pakar berkenaan topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. Iaitu topik yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah berkenaan selam scuba untuk orang kurang upaya atau scuba diving for person with disabilities. So untuk pengetahuan kita ada dua panel, seorang nanti akan diperkenalkan dan bagi mereka yang menonton pada malam ini, kita jemput kalau siapa yang belum masuk ruang Zoom, kita boleh klik pada link untuk ruang Zoom. Dan boleh ada ruang lagi untuk masuk, dan siapa yang di Facebook boleh share dengan ke Facebook masing-masing atau ke grup-grup yang berkaitan lah. Dan diharapkan semua program pada malam ni kita akan dapat satu perkara yang bermanfaat. Disebabkan pengalaman kami sendiri daripada Masa, Kak saya, Dr. Basri dan beberapa rakan yang lain pernah telah menjalani selam scuba dan di bawah latihan coach Tuan Syed, Tuan Haji Syed. So bagi saya sendiri manfaat tu banyak. So dan kita bawakan panel kita pada malam ni untuk expose perkara ni kepada kawan-kawan kita yang lain lah. So sama-sama kita dapat manfaat macam mana nak selam scuba dan apa kaedah yang selamat untuk selam scuba ni. Sebab dia satu aktiviti rekreasi yang orang anggap mungkin berbahaya, ekstrim. So kat sini malam ni kita bawakan orang yang pakar dalam bidang ni untuk terangkan berkenaan isu ini, perkara ini. So siapa yang belum masuk, siapa yang ada dekat Facebook boleh share. Siapa yang nanti di hujung program, di hujung sesi, kita akan ada sesi soal jawab. Siapa yang dalam grup ni, dalam Zoom ni boleh jawab tanya secara lisan direct kepada panel kita pada hari ini. Dan siapa yang berminat untuk hantar soalan secara bertulis boleh type kat chat, dan boleh juga type dekat ruang komen di Facebook kami. Dan siapa yang ada dalam ruang ini boleh isi borang kehadiran yang disediakan, dan di Facebook pun admin akan bagi link borang kehadiran. Okey. Panel kita pada hari ini, kita ada dua panel. Seorang Tuan Haji Syed Abdul Rahman, Duta Dive Hard Malaysia. Siapa yang tak pernah dengar Dive Hard, nanti kita boleh tahu lanjut berkenaan Dive Hard Malaysia. Bukan Duta Dive Hard Malaysia saja, dia kalau level advisor PADI Adaptive Technique, PADI IDC Staff Instructor. Orang kata mahaguru trainer ni, coach tahap tinggi. So amat berpengalaman, dah banyak train OKU untuk scuba diving, dan juga dah trainer yang lain untuk untuk guide OKU untuk scuba diving. So dia bukan bawa OKU je, dia train orang lain untuk bawa OKU juga. So train of trainer pun dah sampai tahap tu. So memang berpengalaman luas dalam bidang scuba diving, terutamanya untuk golongan orang kurang upaya. Sebab kita faham orang kurang upaya ni dia punya fizikal dia, keperluan fizikal dia berbeza-beza. Contoh yang SEI kena jaga apa, tak nak bagi scratch, tak nak luka ke, tak nak bagi tulang terplay out ke, terpatah ke. So dia ada teknik-teknik dia tertentu. Dia tak boleh orang kata ikut style macam orang biasa. Orang biasa train dia lain. Nanti coach Syed akan terangkan secara lebih mendalam. Dan kita juga bawakan kat sini dengan pakar rehabilitasi, Dr. Yu. Dan Dr. Yu juga
penyelam, dan kita pernah pergi selam scuba dengan Dr. Yu di Pulau Bidong. And Dr. Yu dengan tim Abang Said pun ada. Abang Said lead the team. And Dr. Yu juga student Abang Said. Right? So kat sini semua sebab Abang Said antara orang yang mempelopori bidang ni lah dekat Malaysia. So kebanyakan orang kata the three of all the scuba the driver yang berkaitan dengan OKU datang masuk daripada Abang Said lah, nak kata kan. So kat sini tanpa berlengah masa lagi, saya bagi floor untuk Abang Said, Tuan Said, untuk bagi pembentangan berkenaan dengan scuba diving untuk orang kurang upaya. Dipersilakan. Assalamualaikum kepada semua hadirin sekalian. Nama saya Haji Syed Abdul Rahman selaku Duta Dive Hub Malaysia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan masa dan juga ahli jawatankuasa tinggi yang telah menjemput saya dan juga memberi peluang kepada saya untuk berkongsi program selam scuba untuk OKU yang diadakan di Malaysia dan juga yang sekarang telah dikenali di serata dunia dan juga di Asia Tenggara. Bagi pengetahuan semua, program Dive Hub di Malaysia telah dimulakan pada tahun 2015, di mana kami telah bekerjasama dengan Pusat Perubatan Universiti Melaya. Terima kasih juga kepada pihak pengurusan Universiti Melaya yang memberi kepercayaan kepada kami dan juga program Dive Hub untuk memberi peluang kepada pasien-pasien ataupun anak buah daripada rehabilitation medicine unit punya patient to mencuba scuba. Ini adalah satu kelebihan yang belum pernah diberi pada mana-mana pusat perubatan di Malaysia, dan ia telah dipelopori oleh Pusat Perubatan Universiti Melaya Rehab Medicine Unit. Jadi dengan tidak melengahkan masa, saya ingin berkongsi slide saya yang mana saya juga berkongsi informasi ini di peringkat antarabangsa, dan juga saya ingin menyatakan terima kasih kepada pihak kerajaan Malaysia kerana pada bulan April tahun ini saya telah menghadiri expo pameran menyelam scuba di Moskow, di mana tema bagi Moscow Dive Show ialah para diving, iaitu diving untuk Paralympic dan juga diving untuk Parapelagic. Dan di sana saya telah berbesar hati untuk present kita punya program Dive Hub di Malaysia, dan juga kita share juga video-video yang cukup menarik yang akan saya kongsikan sebentar lagi. So saya share screen saya sekarang ya. Okey, semua boleh nampak ke? Boleh. Okey, alright. Dive Hub in Malaysia involve volunteerism, okay, dan juga kita juga sekarang telah memulakan juga Dive Hub Kids in Malaysia, di mana kami memberi peluang kepada kanak-kanak khas, ya, kanak-kanak Down syndrome, kanak-kanak autism untuk mencuba scuba diving. Perkara ini ialah satu perkara yang telah dilakukan di luar negara, dan juga kita mula memberi peluang pada kanak-kanak ini pada tahun 2020 ya. This is Dive Hub Adaptive Diving Training in Malaysia. Pada program kami yang telah berlangsung pada tahun 2018, kami telah membuat lagi satu program yang besar di Mimpi Perhentian Resort di Terengganu, di mana kami menjemput kanak-kanak khas daripada sekolah pendidikan khas Besut ya, untuk bersama kami untuk snorkeling dan juga mencuba scuba diving, termasuk juga kawan-kawan kurang upaya yang lain yang ada di dalam gambar. Dan juga kita bernasib baik kerana telah mendapat
sukarelawan yang datang daripada beberapa negeri, termasuk daripada Lubnan yang telah attend program ni. Ini sedikit sebanyak latar belakang tentang saya. Saya dah menyelam lebih 30 tahun. So, sekarang ni saya berkongsikan ilmu pengalaman saya kepada golongan khas, kepada kanak-kanak khas dan juga kanak-kanak yang berminat untuk menyelam scuba. Dive Heart ni ialah satu non-profit organisation beribu pejabat di Downers Grove di Chicago, Amerika. Dive Heart is to provide and support educational scuba activity program and open to any child, adult, veteran with disability. With Dive Heart, we discovered the forgiving, weightless wonder of water column. Bila you masuk dalam air itu, you akan rasa zero gravity. Dan contohnya kalau dekat di darat, you are tied up with your wheelchair. Dalam air, you boleh bergerak bebas. Yeah? So, gravity-free environment for those who might otherwise struggle on land. Underwater, we are equal. Dive Heart works with individuals who have a variety of disability, including physical and development disability, vision and hearing impairment, amputation, traumatic brain injuries, post-traumatic stress disorder, and more. Dive Heart seeks to help. Dive Heart membantu semua yang pelajar-pelajarnya, dan tagline Dive Heart ialah imagine the possibility. Dive Heart misi Dive Heart ialah to build confidence, independence and self-esteem to the life of children, adult and veterans with disability through scuba diving, scuba therapy and related activities. Okay, Dive Heart vision, visi Dive Heart ialah to instill can do, kita boleh, spirit in participant, inspiring them to take on challenges that may have not have considered before. Tak pernah dia terfikir yang dia boleh buat sesuatu sebegini rupa, termasuklah Rizal Basri dan juga Rizal Faizal, hero-hero saya dulu yang geng pelopor untuk scuba diving ni dengan PPUM. Dia orang tak pernah terfikir yang dia orang boleh scuba diving. Selepas beberapa latihan, kami bawa dia ke Tioman dan you all akan lihat gambar-gambar hero-hero handsome kita kejap lagi. Okay, using zero gravity and the adventure paradigm, we help the participant to believe that if they can scuba dive, they can do anything. They boleh buat apa-apa yang mereka ingin. Ini ialah amanat daripada Presiden Dive Heart, Mr. Jim Elliott di Pulau Bidong. Okay, about this event, what do you think about this event? Well, I think we're very, very lucky with Dive Heart to have Saeed here in Malaysia running the program, because he knows so many people, and he's all about collaboration. He brings together the universities and dive clubs and different groups, therapists, and when they all come together and they start learning about how powerful this is, it really surprises a lot of people, and it's very amazing. It touches people with disabilities deeply, but it also touches us who are volunteers. And Saeed is our champion here in Malaysia, and Dive Heart is very proud of him and very excited about the awareness he creates, because the last thing that you're thinking about if you have a child with a disability is, oh, I'm going to take them scuba diving. I'm going to get them in zero gravity and help build their confidence and independence. You're not thinking, it's not even on the radar. You're not thinking about that at all. So Saeed is helping to change that. And I love the way he is able to bring in the University of Malaysia and different groups. And I'm a Rotarian, and he's brought me to Rotary clubs and Lions clubs in Malaysia. And it's a community effort with Dive Heart. So what Saeed does is helps get community service organizations like the Rotary or the Lions involved. And then what they do is they spread the word, and they also help support some of the efforts. So if you have a son who can, or a daughter who can't do this, maybe the Rotary can come in and help. Maybe the Lions can come in and support it. You know, maybe the university can come in. Okay, itu ialah kata amanat daripada Presiden Dive Heart, itu Mr. Jim Elliott di Pulau Bidong pada tahun 2017. Dive Heart Adaptive Program di Malaysia dan Island Destination Resorts, kita telah melatih beberapa grup dari pulau-pulau taman laut di Malaysia, iaitu di Tioman Island dengan BNJ, Perhentian Island di Mimpi Resort Perhentian, Mabul Island dengan Sipadan, Pulau Sipadan, di Bono Divers, Scuba Junkie dan Sea Ventures, Dive Training Center with professional facility. Dive Heart Malaysia ada beroperasi di Tropicana Kajang,
Tropicana Aman, di mana kedua-dua kelab Tropicana ni ialah OKU Compliance Center, ya, siap dengan RAM dan juga bilik air dan toilet untuk OKU. Dan juga tidak lupa Dive Hard Borneo di Kuching, Sarawak with Premier Marine Scuba Center. Universiti kita bekerjasama di Bidong Island dengan Universiti Malaysia Terengganu. Mereka ada Dive Hard team di sana. Universiti Melaya Medical Center, UMMC Rehabilitation Medicine Unit. Hiriat Ward Universiti Putrajaya Campus juga ada satu tim untuk Dive Hard. Dan juga yang paling baru ialah Tunku Bainun Hospital Ipoh Rehab Medicine Therapy Division. So ini ialah tempat-tempat yang mana ada fasiliti untuk dive hard di Malaysia, ya. Di Perhentian, di Bidong, di Tioman, di Sipadan dan juga di Kuching, Sarawak. Ingin saya berkongsi, ini ialah satu tentang dive hard kids, satu kanak-kanak yang khas, yang special kita telah latih. Sabrina ialah Down syndrome girl. Dia telah dilatih sebagai seorang perenang. Beliau juga memain violin dan bila ibu Sabrina membawa Sabrina ke kami cuba melatih beliau dan saya pun terkejut kerana dia boleh buat banyak benda yang imagine the possibility. Ini ialah Nur Muhammad Anik Arash, formerly known as Arash, 15 tahun, di mana Arash minat air, tetapi sebelum ni tidak diberi peluang untuk berskuba kerana kekurangan peralatan, dan kami mencuba beliau dengan full face mask. Yang you tengok dekat gambar tu ialah full face mask. Bila dia pakai full face mask saja, dia suka dan dia terus masuk air. Dan ayah dia juga seorang scuba instructor yang cukup bangga dengan pencapaian Arash. Dan ini lagi seorang ialah Adrian Lau, a handsome 16-year-old energetic youth, very talented, suka air, dan juga bila kami memakaikan Adrian dengan full face mask, dia cukup selesa dan turun ke air dan buat beberapa skill underwater yang saya pun terkejut. So ini ialah kelebihan scuba untuk golongan-golongan khas yang di mana kita tak nampak perbezaan dia di atas darat, tapi dalam air kita akan lihat kehebatan dia. Inilah salah satu program kita di Tioman Island dengan BNJ Dive Center, di mana gambar di belah kanan bawah kita akan lihat gambar Riza Faizal, gambar Dr. Basri, gambar Rizal, dan juga ramai di sana ada dibantu oleh Rehab Unit PPUM bersama Dive Hard President Mr. Jimmy Liat yang fly in daripada Chicago untuk program kita. Di sini kita telah melakukan program dengan Universiti Malaysia Terengganu, di mana kita telah berpeluang untuk menunjukkan talent penyelam scuba kita kepada Persatuan OKU di Terengganu yang telah dijemput oleh UMT untuk datang bersama program kita, ya. Di sini ialah lagi satu program di mana kita telah mengadakan program bersama Universiti Malaysia Terengganu, dan juga kita telah menyelam ke Pulau Bidong, Terengganu, dibantu oleh tim daripada Pusat Perubatan Universiti Melaya, dibantu oleh tim daripada Universiti Malaysia Terengganu, dan juga ramai kawan-kawan daripada golongan OKU yang telah enjoy diving di Pulau Bidong. Inilah gambar-gambar yang cukup cantik di Pulau Bidong. Inilah salah seorang daripada kawan kita iaitu Cik Nurul Fatihah yang telah enjoy diving dekat Pulau Bidong. Gambar-gambar ni ialah yang telah diambil oleh pihak underwater professional photographer, ya. Inilah video daripada Daily Scuba News UK, UK Hey everyone, News. and welcome to today's episode of Daily Scuba News. Dive Heart and Kids Scuba have teamed up
for a program that teaches scuba diving to hearing impaired children in Malaysia. The first program was held in late September this year and went down so well with both teams that they actually plan to do it again. So on the day, 10 children had an induction into the awesome world that we all know as scuba diving. They also did some quizzes and other fun beach activities. They of course had some time in the pool getting used to the equipment, and then once the children and the instructors felt positive, then they went out and completed a shore dive. So both parties enjoyed the day and all the children seemed to actually enjoy scuba diving, which is of course just amazing. The founder of Kids Scuba said, "I'm thrilled to say that events like this not only build bridges between us, but also reinforce our hope in humanity. If all of us with different abilities can respect each other like we did at this event, then, you know, we can really imagine the possibilities for a better tomorrow." That's a really nice message. Yes, yeah, it's a fantastic message to put across. So let's hope that they continue this partnership and they sort of introduce more and more people from all types of backgrounds into the amazing underwater world of scuba diving. So great work to... Okey, itu ialah klip daripada Daily Scuba News UK, berita Scuba News di United Kingdom yang mempamerkan program Dive Hard kita di Malaysia. Ini ialah salah satu daripada program kita yang telah dilakukan di Mimpi Resort di Perhentian. Aktiviti selam scuba terbukti Ini ialah titipan daripada program kita yang telah disiarkan di Buletin Utama TV3. Bagi menggalakkan usaha itu, NGO Dive Hard Malaysia sejak 2014 aktif membantu sehingga melahirkan Dive Master OKU pertama di negara ini. Ikuti laporan Muhammad Isa Abdullah Ngah yang menyelami impian golongan itu. Dilahirkan sebagai insan yang cacat pendengaran dan bisu, namun berjaya melakukan sesuatu yang jarang dicapai oleh manusia yang normal. Gary Goh Keng Yung, 57 tahun, bekas atlet Gary Goh ialah seorang dive master yang profesional. Yang bisu ya. Penyelam scuba bermula sejak 14 tahun lalu. Hasil bimbingan dive dan beliau telah membantu kanak-kanak daripada Sekolah Pendidikan Khas Kuala Besut. Senasibnya. Dia ada ingat nak buka satu pusat latihan scuba OKU. Dia punya apa? Impian dia. Beliau turut merealisasikan impian 5 pelajar OKU dari Sekolah Pendidikan Khas Besut Terengganu sebagai penyelam scuba bertauliah. Gary bersama NGO itu dan Mimpi Resort Pulau Perhentian melatih pelajar itu secara percuma. Mula-mula takut, namun selepas mendapat pendedahan dan latihan, mereka akhirnya mampu menyelam sebelum ditauliahkan. Saya sangat seronok menyelam ini malam utama. Saya harap nanti saya akan jadi menyelam mahir dan gajah orang senasib dengan saya. Kami dari pihak Dive Hard selalu mengadakan kursus untuk penyelam bertauliah dan juga jurulatih yang ingin belajar dan menimba ilmu untuk cara untuk mengendalikan penyelam-penyelam OKU. Dia dipanggil program Dive Hard Adaptive Buddy. Turut serta penyelam OKU dengan masalah saraf tunjang selain ada yang kudung kaki akibat kanser tulang. Program ini disokong oleh Jabatan Rehabilitasi Perubatan dari Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM. Penyelam OKU yang lumpuh ini seronok dan selesa berada di dalam air kerana dapat mengurangkan kesakitan neuropatik yang ditanggung mereka. Kesan kelegaan itu juga mampu berterusan sehingga 2 minggu selepas aktiviti selaman mereka. Pada Oktober ini, Pulau Bidun Terengganu akan menjadi tuan rumah program Dive Hard OKU antarabangsa yang akan dihadiri oleh Presiden Dive Hard Jim Elliot dari Amerika Syarikat serta ramai tenaga pengajar selam scuba pelbagai negara serta penyelam berkerusi roda.
Di Malaysia, ketika ini lebih banyak pusat selamat skuba beroperasi di pusat-pusat peranginan. Bagaimanapun mereka sukar mengambil pelajar-pelajar orang kurang upaya kerana masalah komunikasi. Sasaran 2020, Dive Heart Malaysia akan melahirkan pemandu penyelamat profesional atau dikenali sebagai Dive Master Profesional untuk melatih lebih ramai orang-orang kurang upaya untuk menjadi penyelam skuba profesional. Muhammad Isa Abdilanga melaporkan. Okey, itu ialah program kita, program Dive Heart kita di Mimpi Perhentian Resort yang telah disiarkan di buletin utama ya. Ingin kita berkongsi bahawa pada tahun 2016 saya telah diberi peluang untuk melatih Senator Bahmati Krishnan ya, iaitu bekas Parlimen Senator Dewan Negara. Ingin saya kongsikan video tentang salah seorang pelatih kita yang paling latest pada tahun ini ya. Puan Suhaili, Cik Suhaili ialah seorang peserta Dive Heart kita yang terkini. Beliau ialah golongan kurang upaya yang kurang 2 kaki, double leg amputee ya, yang telah memulakan latihan bermula tahun ini. Dan juga kami telah mengadakan beberapa sesi kolam iaitu refresher untuk rakan-rakan kita yang lama dah ada lesen tapi lama tak menyelam. Kalau you tengok dekat gambar tu, you boleh lihatlah gambar Cik Rizal, Cik Dr. Basri dan juga Mr. Riza Faizal yang handsome tu ya. Kalau orang lain boleh buat, kenapa saya tak boleh? Kalau orang lain boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Kita kena mencuba, baru boleh tahu. Pemuda ini lumpuh separuh anggota badan akibat kemalangan jalan raya pada 2001. Sejak daripada itu, kehidupan Riza Faizal Muhammad Kanda terus berubah. Dia tidak lagi mampu berjalan seperti orang biasa. Namun berbekalkan semangat ingin berubah, Riza yang kini berusia 34 tahun segera bangkit daripada kisah hitam yang dilaluinya. Saya terlibat dalam kemalangan jalan raya pada umur saya 18 tahun. Totally berubah, 360 darjah berubah. Sebagai insan yang dilahirkan normal, tentunya kecelakaan yang menimpa diri sukar dihadapi Riza. Permulaan tu memang susah, tapi bila dah lama-lama, dia dah jadi biasa, tak ada masalah. Kini selepas 16 tahun, Riza tidak lagi kekok menjalani kehidupan sebagai seorang insan istimewa. Bersihkan dia. Okay, hai. Sekarang ini Lina bersama dengan Riza Faizal, iaitu seorang penyelam bertauliah ready scuba diver, dan sekarang ini sebenarnya dia tengah nak siap-siap untuk belajar diving sekejap lagi. So yang paling penting nak tahu macam mana seorang OKU boleh menyertai aktiviti lasak seperti scuba diving. Gunaannya saya dipelawa oleh Prof Nazira, iaitu Timbalan Pengarah di PPUM, dan hantar WhatsApp saya yang mengatakan Tuan Syed ada nak cari OKU untuk program Dive Heart. Bila saya dapat accept, mula-mula rasa ini peluang baik. Ketika ditemui di Kiara Dive Center baru-baru ini, Riza yang dilatih Duta Dive Heart Malaysia, Syed Abdul Rahman Syed Hassan, mengakui teruja saat diberi peluang mengikuti sukan yang difikirkan mustahil bagi orang sepertinya.
Lepas 4 bulan training, kami dapat pergi ke Pulau Tioman dan dari situ kami dapat rasa macam mana dapat buat open water dive, shark nampak depan mata sendiri. Mula sebelum dive takut kan nampak shark, tapi bila dah dalam air, shark! Macam ada seronok, boleh pergi kejar shark. Shark tu pun malu kot, dia lari. Tak malu. Bagi Rizal sendiri, sebagai penyelam profesional dalam kalangan insan istimewa, aktiviti seperti ini mampu membentuk disiplin diri. Yang saya dapat rasa dalam air ni, saya rasa seperti normal kembali. Nak bergerak tak payah pakai wheelchair. Saya ada neuropathic pain, tapi bila dia dalam air, dia macam relax je. Sakitan tu kurang lah. Program Dive Hard ini adalah satu program yang memberi peluang untuk golongan khas merasai pengalaman menyelam dan juga water therapy di dalam air. Di mana yang first time mencuba ni sebenarnya scuba diving bukanlah sesuatu yang sangat mudah dan setakat ini dah sangat kagum dengan pencapaian Rizal Faizal sendiri yang dah diiktiraf menjadi penyelam bertauliah PEDI Scuba Diver. Dan apa-apa pun aktiviti sendiri memang menarik dan korang kena cuba sendiri scuba diving. Itu dia pengalaman Rizal Faizal dan juga kepada semua saya ingin berkongsi satu pengalaman yang cukup unik ya. Sesuatu terjadi pada Rizal Faizal pada umur 18 tahun. Beliau selepas insiden tu beliau telah di dalam kursi roda. Di mana kamu lihat pada semua hadirin sekalian, you dapat lihat macam mana Rizal Faizal bergerak di dalam air. Dan gambar yang belah gambar kanan di bahagian bawah menunjukkan yang Rizal Faizal tanpa disedari boleh berdiri dan juga bermain games di dalam air dengan jurulatih dan juga dibantu oleh penyelam yang bertauliah. Itu ialah satu kelebihan tentang scuba diving involving zero gravity dan water therapy. Rizal Faizal juga ialah kita punya star dan kita telah bawa beliau ke Pulau Sipadan. Pulau Sipadan ialah one of the top 5 dive sites in the world di dunia. Dan juga ingin saya kongsikan video ni. To my own drum, leave before the sun comes. I was gonna make this count, bleeding for the sake of someone else's pay stub, hoping this would all work out. But I've been stealing time, thinking if I tried, everything would turn out right. We're caught up in the climb, love was far behind. Someone's gotta stop this madness. When all this seems like it's okay, and all we feel is dead still, we're on replay. And all these dreams that life's made are leaving out the people that we love. So slow down, we need to slow down. Feel it when the sun comes, feel it when your heart turns. Everybody needs more time. To step into the sunshine, see it with your own eyes. I just wanna feel alive. 'Cause I've been killing time, I was losing life. I've been here for no good reason. We're caught up in the climb, love was far behind. Someone's gotta stop this madness. When all this seems like it's okay, and all we feel is dead still, we're on replay. Kalau nampak kamera dia di siap. Dia posing. Jerung pun datang jumpa Rizal Faizal. No one's gotta hold on time. We just gotta spend it right. No one's gotta hold
as long as you're still alive. No one's got Video a ini telah hold dijadikan on promosi untuk time. program Dive We just gotta spend it right. pameran diving antarabangsa di Melaka. As long as Kita you're bazar jumpa 2 ekor jeruk. Dia boleh babai kat jeruk. It seems like it's okay, and all we feel is dead still. We're on replay, and all Ini dipanggil hubungan badan. Cukup bagus. Boleh handle diri dia sendiri. Boleh kendalikan diri dia sendiri. we need to slow down. Okey, itu ialah pengalaman Rizal Faizal yang kita telah bawa beliau ke Pulau Mabul dan Sipadan. Dan kita juga mengendalikan kursus PADI adaptif untuk golongan-golongan diver yang ada menonton dan hadir pada program hari ini. Kalau you dah ada lesen penyelam scuba, kalau you diver-diver ni berminat untuk membantu golongan khas, you boleh kontak saya untuk mengambil kursus PADI adaptif specialty training, di mana kursus ni saya melatih diver-diver bertauliah macam mana untuk handle golongan OKU di dalam air. Kita juga ada Encik Ernest dari Kuching yang juga akan mengadakan kursus khas ini, ya. Untuk program Dive Hard kita telah mendapat liputan luas antarabangsa. Kami telah mendapat liputan daripada Extreme Mac Denmark, di mana gambar di sebelah kanan kita melihat Dr. Basri, ya, di peringkat permulaan menyelam scuba dulu. Ini ialah promosi kita yang telah dikeluarkan oleh majalah Emirates Diving Association, ya, EDA Magazine di Dubai. Ini ialah program Dive Hard kita tahun 2020 yang telah dikeluarkan oleh majalah Divelog Australia Asia Magazine, Sydney, Australia. Juga tidak lupa saya ingin menyatakan pada semua, kita juga ada cawangan Dive Hard kita di Dive Hard Borneo Volunteers di Kuching, Sarawak, di mana program kita telah dikendalikan oleh Mr. Ernest, dan program beliau telah dikeluarkan di muka hadapan, ya, 2 surat khabar berbahasa Cina di Sarawak, dan itu ialah satu pencapaian. Dive Hard program kita mengalu-alukan siapa yang berminat untuk mengambil kursus ni ataupun berkecimpung dalam program selam scuba jika you berminat, ya. Dan saya berkongsi video ni. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. 'Cause I've still got a lot of fight left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. I say I'm in too deep. And it's been 2 years, I miss my home. But there's a fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my
Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. 3, 2, 1, go. Have you heard the news? Everyone's talking. Life is good cause everything's awesome. Lost my job, that's a new opportunity. More free time for my awesome community. I feel more awesome than an awesome possum. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. It's awesome to win and it's awesome to lose. Awesome to lose. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. Blue skies, bouncy springs. We just named 2 awesome things. A Nobel Prize, a piece of string. You know what's awesome? Everything. Dogs and fleas, allergies, a book of Greek antiquities, brand new pants, a very old vest. Awesome items are the best. Trees, frogs, clogs, they're awesome. Rocks, clocks, and socks, they're awesome. Figs and jigs and twigs, that's awesome. Everything you see or think or say. Itu ialah program daripada Dive Hard yang saya berkongsi bersama, dan video tadi telah edit dan telah disiapkan oleh Dr. Yu yang akan present sebentar lagi. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Okay, terima kasih daripada pembentangan Tuan Syed yang banyak info yang kita dapat dan banyak soalan yang dah ditanyakan oleh peserta-peserta webinar pada hari ini, tapi kita simpan untuk di hujung sesi kita hari ini. Seterusnya saya tak nak berlengah masa lagi, so untuk Dr. Yu, simple, apa faedah dari sudut medical benefit kepada orang OKU berkenaan dengan scuba diving? Silakan Doktor. Okay, terima kasih Rizal. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas jemputan untuk berkongsi pengalaman dengan pengetahuan dalam tajuk Selam Scuba OKU pada hari ini. Jadi untuk menjawab soalan Rizal, izinkan saya mengkongsikan saya punya slide. Jawab. Okay, boleh nampak? Boleh Doktor, boleh. Okay. Okay, jadi tajuk tema saya pada hari ini ialah Selam Scuba untuk OKU. Nama saya, terlebih dahulu izin saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Yu Chung Kian, saya pakar klinikal rehabilitasi. Sekarang bertugas di Hospital Sultanah Bahia Alostar, Kedah. Jadi tajuk tema saya pada hari ini ada berapa? Ini adalah rangka tajuk saya. Pertama, saya akan cakap tentang therapeutic benefit of scuba diving, di mana manfaat untuk scuba diving consideration in spinal cord injury, recreation diving medical screening system, and lastly, body adaptive support diver. Jadi saya akan sentuh tentang manfaat untuk scuba diving. Kalau dalam slide ini you boleh nampak ini adalah Paralimpik dari Greek
Jadi dia adalah seorang Paralimpik dalam swimming punya kategori lah. So from this slide you can see that the power of the water lah, di mana dalam water punya property kita ada buoyancy, ada viscosity and hydrostatic pressure. So okay. So ini adalah jurnal dari PMC. Jadi artikel ini dipaparkan oleh public health physicians lah dari Gabriela. So scuba diving as a form of rehabilitation for people with physical disability. So this journal baru publish pada Mei 26 tahun ini. Jadi artikel ini sangat baru lah. Jadi dalam artikel ini bincang tentang study tentang potential therapeutic benefit of scuba diving for the mental and physical health of people with physical disability. So dari study ini dia orang tengok tentang potensi benefit untuk scuba diving. Jadi keputusannya dia orang mendapati terdapat significant increase in self-esteem, belief in own ability, and improvement in the ability to engage in social interaction. So dari sini dia orang juga mendapati there's an improvement in efficiency of the respiratory system and stress that a water environment increase their motor skill and relieve pain. So secara kesimpulan, diving can become one of the form of rehabilitation for people with disability. However, there is need for further research to expand our understanding of the benefit possible health problem involved in diving. So dia ada banyak manfaat lah kalau kita tengok dari artikel ini. Dia punya kesimpulan mencadangkan sebenarnya diving boleh sebagai satu rawatan rehabilitasi untuk pesakit OKU, di mana manfaat di sini kita tengok dari research di Poland ini, dia orang mendapati ada peningkatan dari kita punya yakin diri, self confident dengan participation dalam community. Dia juga boleh mengurangkan kesakitan neuropathic pain. Jadi memang ada cabaran lah dia orang buat study ini sebab dia perlu involve dengan pelbagai disiplin. So sebab kalau you tengok sini dia cakap scientific database untuk diving ini sebenarnya agak terhad lah sebab benda ini dia diving ini dia baru popular baru recent year saja. Dalam ajak ini boleh tengok scientific database concerning the diving of people with disability is it may be due to the fact that the interest in scuba diving in both the disabled themselves and in the world of science has increased only in recent years. So just recently, so it's something that is been paying attention just for in these recent years. So apa manfaat scuba diving? So therapeutic benefit of scuba diving allows people with and without disability to share common activities, opportunity to be in a group whose members are people without disability as well as people with locomotor system dysfunction, giving a sense of affiliation with a group and responsibility for its member. So this benefit I ambil dari artikel tadi. Jadi dia allow kita boleh participate lah. So the normal people, OKU people and different discipline people, kita boleh campur kongsi pengalaman dengan kongsi aktiviti lah. Jadi ini gambar pada masa tahun I think 2019 lah, masa kita pergi Pulau Bidong lah. So dengan Encik Said lah, which is my coach lah masa itu. Kalau dari gambar ini boleh nampak kita dari Universiti Malaya, Profesor Nazira, terapis, doctors, dengan Rizal, kita nampak Rizal, Dr. Basri sana, dan kita buat terapi exercise bersama.
So opportunity to learn and demonstrate independence by taking care of her or his own safety as well as the safety of his or her companion. So gambar ini boleh nampak result di sini, dengan saya kita ambil flight lah Asia ke Pulau Bidong. Masa itu I pun it's my first time lah join scuba diving ini pada tahun 2019, and actually I quite tergagum lah dengan result sebab saya nampak dia seolah very independent dengan wheelchair di AirAsia Airport lah, dengan sendiri lah, dia check in sendiri, dia naik the flight sendiri lah. So it's very impressive for me, and bear in mind result is a tetra, so I was very impressed lah with result. Okay, so next sekejap my slide. Okay, so what other manfaat? So classes taking place in water and diving help to regain the awareness of one's own body and movement that one can make. Feel the position of one's own body. Feel the possibility to give direction to movement. Benefit from being able to increase independence in waters. So if you can see from this gambar, you can see Rizal Faizal, Dr. Basri. So the water, they give us the buoyancy, the property of the water. Not only buoyancy, there's also viscosity and hydrostatic pressure. So the patient can actually move very freely inside the water. You can see Rizal is throwing the items in the waters and move very freely. So it's a form of freedom in a zero gravity environment. So this can give the patient a sense of what we call that freedoms. So other benefit, classes in the aquatic environment such as swimming and diving engage the respiratory and circulatory system more intense. Kalau dalam gambar ini you boleh tengok Encik Said bawa Rizal, kita pakai specialized equipment. Di sini dalam air sebenarnya you only tumpuan dalam you punya pernafasan. Jadi dia banyak sebenarnya membantu seseorang pesakit tetra para untuk respiratory dengan circulatory system. Okay, next slide. The aquatic environment enable the relaxation of muscle, positive effect on spasticity and increase the range of motion, often significantly limited in the nature environment. So dalam gambar ini you boleh tengok jadi ni kita punya klien, dia ada masalah sakit tulang belakang dengan muscle dia actually quite tight lah, spasticity. So Encik Said is here looking at us, me and I'm the student lah in this situation dengan Fikri. So we do some stretching exercise for the patient. So the patient have this chronic pain. Dia sebenarnya chronic pain ini dia tak sama dengan acute pain. Chronic pain ini dia boleh disebabkan emosi. Jadi dalam aquatic therapy ini sebenarnya dia membawa manfaat dari segi bukan sahaja relax you punya masa, dia boleh juga improve you punya mood lah. Jadi patient akan rasa selesa dengan dia punya pain score akan berkurang. Jadi ini our gambar dengan our spine patient, Dr. Nadira dari Sport Medicine, Fikria, our occupation therapy, and Alia, some Prof. Nadira doctors. So the awareness of being a disabled people, disabled person doing something unusual help the disabled feel exceptional, which facilitate the process of accepting one's own status. So this is during our Bidong
event in 2019. Rizal Faizal, Dr. Basri, you see Dr. Basri, like Superman here. So they have achieved open water diver. They have passed and get the certificate in this open diver course. So it's something if you realize bukannya semua orang biasa pun boleh dapat open water cert tau, ada yang fail tau. So it's something is not a easy task lah boleh cakap, sebab sebenarnya dia punya test agak susah lah. Masa saya buat dia punya test aku kena baca. So it's quite a high achievement lah. Okay, diving class ni may help to reduce anxiety, depression level, as well as improve social functioning and following this relationship with the social environment. So memang diving class ini sebab dia banyak physical activity, banyak interaksi dengan terapis, dengan doctors atau public people. So sebenarnya the more interaction, the more social you have, you dapat mengurangkan anxiety dengan depresi. So this is okay. Okay. However, one should not forget that the possibility of hazard and risk entailed in scuba diving. So sebenarnya scuba diving ini dia punya risiko juga. Contohnya saya ingat masa saya di scuba diving Bidong, ada seorang peserta dia tiba-tiba pingsan. Masa itu saya punya bos lah, Profesor Nazira attend kepada pesakit tersebut dan saya pun assist lah. So di mana nasib baik di Pulau Bidong kita ada first aid kit, kita dapat access untuk mengambil tindakan yang selanjutnya. Kita ada masa itu kita ada nurse bersama kita orang, di mana dia orang dengan segeranya cek tekanan darah, cek gula untuk membantu doktor lah pada masa tersebut. Bukan sahaja itu, di Pulau Perhentian pengalaman saya pernah ada seorang peserta dia mengalami bowel trauma, di mana telinga dia kita cakap mengalami kecederahan. Jadi persediaan sangatlah penting persediaan. Jadi kita tidak boleh take lightly tentang aktiviti scuba ini. Apa yang be cautious, kena sentiasa kita kena ikut apa yang kita punya cikgu ajak, buat betul-betul, jangan nakal. So also other thing like decompression sickness, maksudnya kita kena ascend dengan gradually, tak boleh terus naik ke atas laut. Jadi dia ada risiko decompression sickness. Ini agak berbahaya lah. Okay, untuk jadi sebab hari ini webinar kita dari spine, jadi saya akan sentuh sikit diving consideration in spinal cord injury. Jadi below the level of injury, there's a loss of heat regulation may occur. So in the warm water, the patient may feel overheated. In the cold water, our spine patient may feel chilling. So we need to ensure that appropriate exposure protections. So remember one incident that masa I dive in at Bidong together with Rizal. So I think that time we dive in quite deep during the open water course. So when we go up to the boat, that time I can see Rizal. I'm not sure whether Rizal masih ingat tak. Masa itu Rizal, I nampak dia punya badan shaking very violently lah, shaking. Dan Rizal that time I pun tengok dia minta the shirt very fast, pakai the shirt, then put a lot of towel, then after that the shaking become reduced. So that is also give me a lesson lah, that when we go out to the sea, over the sea, we need to make sure that we have an extra layer of towels, everything, especially for our spine patient.
which level usually is a T8 and above. So the patient may get overcold or overheated, depend on the temperature of the waters. So the spine patient, other consideration include assistance in transferring, donning equipments and swimming. So kalau boleh nampak dalam gambar ini, ini result. So kita ada terapis yang berpengalaman belakang ni Fikri. So they are occupational therapists. So it's important that it actually help to educate and raise the public awareness. Macam mana kita kena handle person with disability, transfer yang betul. Sebab our spine patient, contohnya you ada thoracic level injury, you akan ada masalah balance dalam trunkles sebab lack of core strength. So sebelum spine patient pergi diving adalah sangat penting untuk kita manage kita punya bladder dengan kita punya bowel. Kalau boleh kita tak nak ada CBD, buat itu buat CIC dulu, pastikan kita clear kita punya bladder dan kita clear kita punya bowel a day before diving course. So stoma is actually not advisable lah untuk join in the diving activity. Why is it important? Kita kena pastikan kita punya bladder, kita punya bowel di-clearkan. Sebab pertama, kita mahu mencegah keadaan autonomic dysreflexia, di mana tekanan darah kita boleh tiba-tiba naik sangat tinggi di golongan spinal cord injury. Kedua, kalau tak clear urine, tak clear bowel, nanti mungkin ada social incontinence dalam laut. Itu fenomena yang kita tak ingin tengok lah. Okay, so very important kita kena clear our bladder and bowel. So untuk spine patient, kita kena ensure kita punya skin are protected. Terutamanya tempat-tempat contohnya kita punya punggung, kita punya lutut, elbow, and toe and heel sangat sensitifnya region. Kalau saya boleh nampak gambar ini, result di sini, ini saya, ini apa nama? So kita tengah help to don the kasut. So when you don the shoes that time, you need to be aware of the faris. Okay, the faris. So kita kena be aware of toe and fingers when putting on the equipment. Sebab let's say you don't take care of that, the bending of the toe boleh mengakibatkan AD. Jadi masa patient transfer juga kita kena pastikan patient transfer ke atas permukaan yang cushion. Jangan permukaan yang keras nanti mengakibatkan pressure injury. Ini adalah special consideration untuk golongan spinal cord injury. So no active open wound or pressure injury. Kalau ada pressure injury atau open wound, stoma, memang tak mengalahkan sebab risiko jangkitan kuman agak tinggi. Jadi di tempat diving itu kita sebenarnya dalam pulau dan untuk menerima rawatan dari hospital sebenarnya ambil masa dengan jadi kena berhati-hatilah. Okay, be aware of potential AD dengan tekanan darah terlalu tinggi. Kita panggil orthostatic hypotension. Ini agak detail. Tapi untuk pesakit yang thoracic 8 ke atas, dia ada risiko untuk dapat kita cakap temperature dia dapat terkawal lah. Macam tadi saya sebut, di mana kalau air laut itu terlalu panas, badannya mungkin tidak dapat adjust atau terlalu sejuk. Okay. T8 ke atas. Kalau T6 ke atas, risiko AD dengan tekanan darah rendah, orthostatic hypotension. Okay, jadi saya dah sentuh tentang manfaat untuk diving, tentang special consideration untuk pesakit spinal cord injury,
Jadi kalau sekarang kita mau pergi diving, apa kita perlu buat? Okay. Nah, pertama kita perlu pergi hospital jumpa doktor. Doktor kita boleh buat penilaian. Lepas tu kita boleh showkan sama ada patient ini sesuai untuk participate dalam diving ke atau tak boleh. Jadi ini adalah Recreation Diving Medical Screening System. Ini adalah satu form di mana perlu diisikan oleh pesakit pada bahagian pertama, doktor pada bahagian kedua. Bahagian ketiga sini Diving Medical Guideline, di mana doktor berkenaan kalau dia ada apa-apa yang kurang pasti, dia boleh rujuk secara detail sama ada pesakit ini boleh pergi diving ke atau tak boleh. Jadi ini kita dikongsikan oleh saya punya coach Encik Syed, ini Undersea and Hyperbaric Medical Society. Jadi ini form sebenarnya yang the latest lah, terbaru. Sebab kalau you tengok form ini, dia ada sini dalam kurungan pertama, I have had problem with my lung, breathing, heart. Dia ada COVID-19. So you know this is the latest form. So because sekarang pandemic COVID, jadi adalah sangat penting kita ambil perhatian tentang perkara ini dan kita pakai form yang terbaru, latest. Okey, sama cuma kongsi sikit saya punya pengalaman dengan coach saya Encik Syed. I was very lucky that time masa saya tengah buat spine posting di Universiti Malaya, di mana sister dengan staff nurse tapi staff nurse dia introduce saya kepada this open water diving course. So di sana saya join the course dan saya di-expose kepada diving punya activity. Jadi sebelum you join the open water diving course, you need to make sure you ada peralatan yang sesuai. You kena pergi beli peralatan yang sesuai, persendirian punya. Then coach akan bawa you ke pool untuk buat latihan. So you gonna go through the training, proper training, macam mana pemasangan equipment dengan cara yang betul. Okay, macam mana kita kena belajar bagi signal. Okay, understand the signal, the safety itu sangat penting. Okay, macam mana kita cekak float dalam air, okay, atau bernafas. Okay, once in the pool training dah siap, kita akan pergi open water. Kita ni this photo, you can see here, this is me, Professor Nazira, then Fikri dengan Faris. So kita pergi pulau perhentian, pulau perhentian. So this our pengarah lah, Professor Nazira, and she's actually taking our food lah. So yeah, then this is me, this is Professor Nazira and Alia, the daughter. This one, Dr. Nadira, and this is our coach here. So this is an open water diving course. After all the diving, you need to do you need to pass the written test first. Then after that, participate in the diving. Lastly, almost habis my presentation. So this is a PADI adaptive support diver. So in rehabilitations, mostly our clients, we are deal with a person with disabilities, ranging from different type of disability, amputee, spinal cord injury, okay, and also cerebral palsy. So from here, this PADI adaptive course actually teach you how to handle the person with disability in the water. So from here, our coach teach us the proper way to manage a patient with a person with disability, and you can see di sini kita ada ujian, kita ada lecture, then yeah. So this is our coach, and this one Dr. Nadira Fikri. So sport medicine.
and I from rehabilitation medicine. So okay, so these are the activity that before COVID we have joined Bintang Island. Kita pergi Pulau Perhentian. So we have learned from each other, you know. Okay, learn from each other. I also learned the leadership thing from my professors, Professor Nazira. Then yeah, this is Dr. Mastura. Okay. This is May here. Okay, thank you. Any questions? Okay, terima kasih Dr. Yu Okay. atas presentation dan banyak maklumat berkaitan kesihatan kita dapat. So sebab it's, of course macam dikatakan tadi, scuba diving ni bukan macam aktiviti yang biasa. Kita just boleh pergi terjun sungai je, pakai air, tak ada training, tak ada consideration in term of kita punya health effect. So okay, first nak tanya Abang Said, soalan ni soalan popular. Macam mana OKU nak scuba, Abang Said, practically? Okay, sebelum seorang OKU diberi ruang untuk scuba, kebenaran untuk scuba, setiap OKU perlu dapatkan surat pengesahan daripada doktor, ya, daripada doktor, medical clearance letter untuk menyatakan yang pesakit tu ataupun peserta tu boleh melibatkan diri dalam sukan air dan juga water therapy. Okay, kalau dia dah dapat clearance, then what's the next step? Dia training dia macam mana? Adakah training macam online punya training atau macam mana? Sebelum kita memulakan latihan, kita akan mengadakan sesi percubaan dulu. Trial session kepada peserta. Peserta tu untuk melihat bahawa peserta tu boleh tak mengadaptasi suasana di dalam air. Untuk pengetahuan semua, tak semua yang boleh pakai mask dengan regulator, ya. So topeng tu tak semua yang boleh pakai. So kalau dia tak boleh pakai topeng yang biasa, kita akan gunakan full face mask yang saya nyatakan tadi untuk level keselesaan setiap peserta OKU. Kita membuat penilaian kepada setiap peserta, ya, sebelum kita memulakan latihan. Saya sendiri akan buat penilaian tu. Okay. Kalau penilaian dia dari sudut untuk yang SCI ni macam contoh tetra, sama ada boleh guna, orang kata boleh scuba ke tak kan, ada bladder. Kalau yang OKU jenis lain tu apa contoh, kalau water macam mana? Okay. Kalau dalam program Dive Hard dan juga PADI Adaptive, kita melatih beberapa jenis OKU. Salah satunya ialah kurang deria penglihatan. Nombor satu, ya. Nombor dua ialah kurang deria pendengaran. Nombor tiga ialah amputee, ya, kurang bahagian badan, tangan atau kaki. Nombor empat ialah paraplegic, seperti mana Rizal cakap tadi, SCI. Dan nombor lima ialah quadriplegic, termasuk golongan CP. Ya. Okey. Ada yang bertanya, Tuan Said, berkenaan dengan kos scuba ni. Okey. Masa penilaian tu kita juga akan menemuduga. Kita akan interview peserta-peserta tu, ya, di mana kami ingin tahu background peserta tu juga, macam mana dia bekerja ke tidak, ataupun dia lagi segi kewangan macam mana. Banyak benda yang kita buat penilaian daripada program Dive Hard kita untuk peserta OKU sebelum kita memulakan latihan. Okey, kalau kita kata kalau dia mampu
kan, kalau dia mampu. Most likely ada kan sebahagian daripada student Abang Syed memang dia mampu. So should be no problem lah in term of Kalau saya dah boleh baca soalan ni kerana kebanyakan akan tanya Abang Syed tak ada harga OKU ke? Kan? Okey, sebelum saya jawab tu ingin saya maklumkan bahawa bila kami latih setiap OKU, kami akan membawa 2 hingga 3 orang pembantu yang bertauliah. Jadi diskaun dah ada kat situ dah. Kalau biasanya saya boleh latih, saya seorang jurulatih boleh latih 4 orang penyelam biasa, tapi untuk latih satu OKU saya terpaksa bawa 2 hingga 3 orang pembantu bertauliah. So harga OKU tu dah termasuk pembantu bertauliah yang melibatkan masa, melibatkan tenaga mereka dan juga mileage mereka untuk datang untuk membantu melatih seorang OKU. So saya harap dapat maklum pada poin itulah. Betul. Dia satu perkara yang kita kena faham lah. Berdasarkan pengalaman saya lalui dengan Tuan Syed. Dan mungkin saya lihat pada tempat-tempat yang lain, in comparison dan perbandingan. Dia very systematic. Dia bukan main tangkap muat je. Dia very systematic. Kena ada orang yang betul-betul latih, the training betul-betul supaya kita confident bila nak pergi open water nanti betul-betul boleh buat. So orang kata dia punya experience tu, training tu memang orang kata in term of yang saya pernah dengar harga is worth it lah. More than worth it lah actually. So and then macam Tuan Syed kata tadi, dengan assistant yang lain apa semua dan pengalaman yang kita dapat tu, dia macam macam Riza pun ada share dia pengalaman. Boleh saya bantu? Boleh. Boleh okey. Kalau penyelam biasa saya boleh latih dia dalam 4 hari. Penyelam OKU saya mengambil masa lebih kurang 3 bulan, 2 hingga 3 bulan untuk melatih seorang OKU dengan beberapa kali latihan kolam sebelum seseorang pelatih OKU tu dibenarkan ke laut lepas. And then masa kat laut lepas tu pun banyak dia punya prosedur yang Abang Syed jaga. Yes. Yeah. Banyak untuk kita punya safety. Yes. So Dr. Yu pun dah present tadi berkenaan you are the safety diver, you are the medical assistant, you are the dive hard professional, you are the dive hard volunteer. Professional ni maknanya dive master ke atas. Kat situ yang penting tu. Bila kita pergi kan, kita rasa selamat. Kalau in any event apa-apa terjadi, kita ada safety net lah. Dia tak adalah kita membuta tuli, kita pergi je terjun masuk buat suka hati kan. So sebab kita banyak benda yang kita kena jaga dan berkenaan dengan perkara-perkara yang lain lah. Kalau mungkin saya boleh tambah dari sudut satu perkara yang lain, macam tadi pun video banyak share. Kalau bila kita try something like this kan, so dia push kita untuk beyond ourselves kan. Beyond ourselves in term of macam Dr. Yu tunjuk saya pergi, saya naik flight sekali dengan dia, terjumpa dengan dia. Tu disebabkan miss flight and then terpaksa beli tiket yang lain. And then terpaksa beli tiket and then terpaksa tunggulah. So Basri dengan Riza dah jalan lah, dengan tim OTPT dah jalan awal lah. So but then benda tu pengalaman yang kita belajar macam mana kita nak prepare sampai kat Terengganu, kita nak book hotel ke apa semua, dan the whole process tu macam saya pernah cakap sebelum ni, dia mengajak OKU tu to explore and then adventures lah. And then kalau berkenaan dengan the whole system in term of tourism system ke apa semua, dia push orang untuk make sure tourism system tu lebih accessible. Mungkin Tuan saya nak explain. Boleh saya tambah sikit? Saya telah dilatih dengan program Dive Hard di Chicago di Amerika Syarikat, di mana semasa saya berlatih untuk program Dive Hard, saya dilatih dengan veteran-veteran askar Amerika yang pulang, yang telah menghadapi kecederaan.
Dan pada bulan April tahun ni saya telah diberi peluang untuk hadir ke Moscow Dive Show. Di sana saya telah bertemu dengan Persatuan Penyelam Scuba OKU Russia dan juga Russian Federation of Adaptive Instructors. So dua-dua grup saya jumpa dan saya juga telah diberi latihan secara mental dan fizikal macam mana nak improve apa yang telah saya belajar di dua kontinen, satu di Amerika, satu lagi di Rusia sekarang. So grup-grup baru akan dapat pengalaman barulah daripada apa yang saya telah belajar di Moskow. Okey. Ada soalan, ada peserta yang nak tanya soalan direct kepada kedua-dua panel? Rizal, untuk soalan sini saya tengok Cik Rahima tanya. Dia tanya pasal macam mana masuk program Scuba PPUM. Dengan kedua lagi soalan dari segi kewangan. I think sebelum ini kalau kita ada klien mau join Scuba, kita directly deal dengan coach terus misalnya saya terus. Dari segi kewangan, dapat I think mungkin Encik Syed boleh this part. Nah, dari bahagian saya sebenarnya saya buat penilaian dari segi perubatan untuk memastikan sebenarnya scuba diving ini dia sebenarnya kiranya part of the macam extreme sport juga. Dia sebenarnya ada risiko dia juga. So seseorang kalau pergi diving kita kena pastikan you selamat. Contohnya kita tengok dari segi paru-paru, kita ada pneumothorax, tak ada masalah jantung, tak ada baru-baru ni tak ada buat operation, kita tak ada implant dalam jantung dengan lain-lain lah, tak ada sawan. Jadi ubat-ubat ini sangat-sangat penting. Macam Encik Syed tadi cakap juga, masa kita pergi diving sebenarnya dia perlu banyak kita sepedas 9 low. Halo. Okey, boleh teruskan. Boleh saya teruskan? Okey. Sebenarnya dia memerlukan banyak profesional dari sini, dari segi profesional rehabilitasi, sebab kita banyak pengalaman dengan urusan deal dengan pesakit sakit saraf tunjang. Jadi kita tahu kalau ada apa-apa masalah perubatan, kita tahu macam mana mau mengurus. Tapi kalau you bukannya semua doktor ada pengalaman untuk menghandling person with disability. Jadi dia sebenarnya actually quite a specialty punya knowledge lah. Contohnya saya bagi tahu macam AD lah, autonomic dysreflexia, pasal macam mana handle bowel bladder, macam mana kita mau pastikan transfer tanpa kecerahan tekanan kudis. All these are very sound simple but very specialty knowledge. Not every doctor atau any what we call that diver, they are not going through the training boleh buat macam ni lah. So far I'm training with Coach Encik Syed. I think he did a very good job lah. Okey, terima kasih Dr. Yung atas penerangan. Ada soalan daripada siapa ni? S/U Dev. Boleh daripada rakan pekak kita ke? Kalau ada soalan boleh Okey, buka. boleh. Kalau di kalangan OKU pendengaran, boleh tunjuk sign language. Okey. Okey. Saya ada soalan. Terima kasih. Untuk scuba diving, saya nak tanya ada 4 perkara. Bagaimanakah, adakah tahap umur?
adakah bergantung kepada kedalaman ataupun apa yang tong gas kat belakang lah. Tank. Ah, Tank scuba. ya lagi. Okey, dia tanya soalan pertama, adakah faktor usia ada limitation, lepas tu yang mengenai tong gas berapa dia punya limit. Okey, boleh saya jawab soalan pertama dulu? Bagi saya habiskan dulu. Dia tanya kalau untuk pesakit asma atau pada lelah, adakah boleh menyertai? Adakah bergantung kepada adakah tahap umur yang berapa-berapa ada tahap kedalaman untuk dive? Ataupun ada tak lesen untuk diving tu ada had umur? Boleh saya jawab sekarang? Terima kasih. Soalan pertama, untuk golongan OKU, umur minimum ialah 12 tahun. Tahap kedalaman ialah untuk junior open water ialah 12 meter maksimum. Okay. Soalan kedua tadi boleh saya confirm balik ke? Soalan kedua berkaitan dengan tong scuba ke tak salah? Scuba tank scuba cylinder Scuba cylinder tu kita boleh gunakan ke kedalaman yang telah akan ditetapkan oleh jurulatih dan juga dive master. Dan setiap tong scuba tu, tangki scuba tu kita boleh gunakan ke jangka masa maksimum 45 minit. Terpulang kepada cara pernafasan setiap individu. Kalau individu tu merokok, cepatlah dia habis tank scuba tu. Soalan nombor 3. Asma. Untuk mereka yang asma, seperti mana saya nyatakan tadi, sila dapatkan surat pengesahan daripada doktor dulu sebelum you mulakan aktiviti selam scuba ni. Doktor you akan bermurah hati untuk berjumpa you dan juga membeli penilaian kepada you. Okey. Dr. Yu ada komen? Okey. Asma. Okey, untuk asma yang penting dari bahagian saya, kita mau tahu asma itu terkawal ke atau tak terkawal. Jadi adalah sangat penting kita akan tengok kekerapan dia asma berlaku 1 tahun berapa kali dan sebab apa biasanya asma itu berlaku. Sebab cuaca yang sejuk ke, kalau cuaca yang sejuk kita kena berhati-hati. Contohnya dalam kolam air yang sejuk dia boleh mengakibatkan asma. Kalau dalam kolam yang sejuk kita pakai tiup oksigen, itu agak susah lah bagi ubat. Jadi sebelum itu kita memastikan di mana asma itu dah lama tak ada attack. Okay. Dan lepas tu kalau memerlukan kita boleh buat trial di mana kita akan berbincang dengan jet site tentang kita punya klien ada background of asma, kita ada backup kita punya kita cakap asma punya pump dan kita boleh buat percubaan di kolam dulu. Dan mungkin kita punya jangka masa dalam air boleh berkurang. Sebab dive hub punya kita cakap dia punya slogannya lah imagine the possibility. So kita tak nak just simply because a person ada asma kita reject dia terus. Kita boleh buat adaptive. Cuba
try to adapt to the patient punya situasi. Boleh Contohnya saya kasih cadangan ke? boleh. Kalau pesakit asma, saya cadangkan pesakit tu mulakan dengan sukan berenang dulu. Betul. Go through swimming. So dengan sukan renang, you akan latih you punya paru-paru, your breathing cycle. So then it will assist you with your scuba diving activities. Betul. Adakah saya menjawab soalan? Ada apa-apa lagi mau tanya? Boleh. Okey, seterusnya siapa lagi yang ada soalan? Kalau ada soalan boleh terus on lah, on microphone. Kalau tak nak on video pun boleh on microphone. Sebelum ni ada orang tanya saya, Tuan Syed, macam mana nak collaborate dengan Tuan Syed in term of dia daripada satu organisasi lah. Dia nak berkolaborasi dengan Tuan Syed berkenaan dengan perkara scuba. Organisasi ini organisasi Satan OKU. Dia ada align organisasi dengan OKU lah. Saya ingat organisasi korporat tadi, saya pun terkejut. Dia kena spesifik sikit. Okey. Boleh kontak saya, WhatsApp pada saya ataupun email pada saya, dan kita boleh berjumpa dan kita boleh bincang untuk jangka masa yang panjang lah. Because DIFAD ada DIFAD Volunteer Program dan juga DIFAD mengalu-alukan untuk memberi kelebihan kepada peserta OKU. Kami ada di KL, di Terengganu, di Kuching, Sarawak dan juga insyaAllah dalam tahun ini ataupun tahun depan kita akan memperluaskan lagi program DIFAD kita ke negeri-negeri lain. So tak kisahlah daripada satu Malaysia kita boleh accommodate lah. Kita cuba untuk accommodate. Bolehkah Tuan Syed kongsikan sikit kalau ada contohnya OKU ni dia macam biasa mula-mula baru ni dia tak berani lagi nak terjun kolam, tapi dia nak lihat dulu suasana kolam tu macam mana. Boleh. Kat mana yang dia orang boleh pergi tengok. Kalau siapa yang berminat boleh tengok di Facebook kami iaitu Kids Scuba Dive and Water Sports. Saya ulang Kids Scuba Dive and Water Sports, di mana kami banyak memberi informasi terkini tentang latihan-latihan kami yang sekarang kami adakan di Tropicana Golf Country Club Damansara dan juga Tropicana Aman di dekat dengan Kota Kemuning. Selalunya latihan diadakan pada hari hujung minggu lah, hari Sabtu atau hari Ahad. Mereka boleh datang untuk melihat bagaimana kami buat latihan dan sebagainya. Dan juga kalau ada program untuk organisasi tu ada peserta OKU yang berminat, SCI ataupun dengan wheelchair yang kami boleh berikan sesi percubaan dengan syarat kena ada surat daripada doktor dulu. Okey, ni peluang daripada Tuan Syed. Kepada siapa organisasi kat luar sana, kita boleh buat try out dengan Tuan Syed. Ambil peluang ni kan. Bukan senang nak jumpa trainer yang betul-betul dah ada pengalaman, especially kalau ada kelapangan di area Lembah Kelang lah. Tuan Syed lagi mudah lah di kawasan Lembah Kelang. And dari sudut ada soalan lain ke yang daripada chat? Boleh saya kongsi lagi satu informasi? Boleh. Kepada siapa yang berminat, ada pameran Malaysia International Dive Show daripada 3 hingga 5 hari bulan Disember. DIFAD ada membuat promosi di sana. Boleh datang ke booth kami di Malaysian International Dive Show di Putra World Trade Center, Pusat Dagangan Dunia Putra. 3 hingga 5 Disember, booth DIFAD ada di sana.
Kat sana you boleh jumpa jurulatih dan juga volunteers dive hard yang boleh memberi lebih informasi kepada semua yang berminat. Okey. Abang Syed, apa aspirasi dive hard untuk tahun yang mendatang? Aspirasi dive hard telah bermula 2 tahun yang lalu, tapi disebabkan COVID kita semua kena bola. Okay. Nevertheless, insyaAllah aspirasi dive hard ialah untuk memberi lebih banyak peluang untuk golongan OKU melibatkan diri dalam bidang scuba di negeri-negeri lain di Malaysia, dan saya juga bekerja keras untuk melatih jurulatih scuba baru yang ingin membantu golongan khas. Kerana perkara ini boleh dibantu dengan kepakaran jurulatih yang berminat. Kalau jurulatih itu tak berminat, susah juga ya, kerana Dive Hard Malaysia dibantu oleh Kids Scuba. Kids Scuba ialah satu PADI Dive Center dan juga Dive Hard Dive Center, kerana kita ada kepakaran, kita ada semua fasiliti yang mesra OKU. So dalam peredaran masa ni kita bekerja keras untuk melatih lebih banyak jurulatih scuba untuk memberi peluang kepada rakan-rakan OKU kita untuk melibatkan diri dalam selam scuba. Itu aspirasi kami. Ada soalan daripada Rahimah? Ya, terima kasih Encik Riza. Saya ada soalan. Saya berasal daripada Sampurna Sabah. Lepas tu zaman kanak-kanak saya ni, saya punya permainan ni menyelam saja dalam laut, dalam Sampurna tu dengan kawan-kawan saya orang laut. Sekarang situasi saya ada kecederaan saraf tunjang. Kalau saya menyelam dengan kawan-kawan saya dalam laut tu boleh ke selamat? Untuk Cik Rahimah ya, untuk Cik Rahimah menyelam dengan kawan-kawan, Cik Rahimah perlu ada jurulatih scuba yang bertauliah, dive profesional untuk guide Cik Rahimah. Perlu untuk kategori Cik Rahimah kena ada 3 orang. 3 dive profesional yang akan bantu Cik Rahimah, kerana kategori Cik Rahimah ialah kategori tinggi ya, high level. Oh, kalau begitu tidak bolehlah saya menyelam seperti zaman kanak-kanak saya. Dulu saya boleh tahan nafas dalam laut dalam jangka masa lama. Dulu muda, sekarang tak berapa muda. Oh, iya. Baiklah, terima kasih Tuan. Boleh ke ada permintaan kita minta Riza Faisal kongsikan sikit pengalaman dia 1, 2, 3 minit macam mana Abang handsome ni. Sebab saya kenal Riza Faisal lama dah, sebab kami pernah audit sekali tu. Mula-mula tu kita nampak saya pun low confident, dia pun jenis low confident. Tapi lepas bila kita join scuba diving ni, memang banyak perubahan lah. Beberapa orang OKU yang lain seperti Nurul Fatihah, saya sendiri, Rizal. Memang kami sendiri sebagai seorang OKU yang rasa macam rendah diri, tak pergi. Kadang-kadang bergaul dengan masyarakat tu rasa macam orang tengok lain kan. Tapi bila kita join scuba diving ni, dia bukan sekadar satu aktiviti semata-mata. Dia juga dapat meningkatkan keyakinan diri bila kita berada di dalam air tu. Kita tengok kita tak perlukan kursi roda, kita tak perlukan fikir pasal masalah parking, kita tak perlukan masalah discrimination orang lain. Bila join berapa kali tu, kita nampak perubahan lah. Mungkin kita minta lah atas permintaan Riza Faisal boleh kongsikan juga lah sikit pengalaman dia. Boleh Riza? Boleh. Assalamualaikum semua. Tu. Kameranya problem lah. Okey. Tak apa lah. Dah tahu handsome. Maaf ya tadi tahu ada asam pedas. Saya nak kongsi sikit lah. Mula-mula
penglibatan saya dalam aktiviti scuba diving ni, ia macam satu peluang yang saya tak jangka. Sebab saya SCI pada tahun 2001. Semenjak saya jadi SCI tu saya memang tak pernah masuk swimming pool lah. Tapi disebabkan scuba diving ni, saya beranikan diri. Semenjak tu lah saya aktif dalam aktiviti scuba diving ni. Terima kasih Abang Syed bagi peluang. Terima kasih Prof Nazira bagi peluang juga. Terima kasih doktor-doktor semua. Terima kasih akak-akak nurse. Tempat mana scuba paling mencabar? Tempat mana scuba paling mencabar? Yang paling mencabar, saya bagi yang paling best lah. Paling best dekat Sipadan lah. Jumpa jerung berapa ekor? Tak terkira Abang Syed. Tapi memang ada soalan daripada Iqbal nak tanya. Iqbal silakan. Kau punya Tuan. Minta maaf siapa yang ni saya mute sekejap. Iqbal ada nak tanya ke? Boleh kalau jurubahasa boleh bagi sign ke kalau takut dia pergi pendengaran. Saya tak nampak. Okey, betul. Jurubahasa isyarat nampak ke Iqbal? Nampak. Anis ni, kalau dia nak refresh, nak belajar lagi, dia boleh teruskan. Dia ada kemudian. Ibu pasal dosa ke? Musa Al-Azhar ke? Bukan dengan berat kampung macam kau. Okey, yang lain tunggu kejap biar mereka komunikasi kejap. Bagaimanakah jadi kalau kata lesen diving hilang, macam mana? Apakah tindakan yang perlu diambil dan bagaimana untuk nak dapatkan kembali lesen diving tu? Kalau lesen hilang, nombor satu boleh rujuk balik pada jurulatih yang melatih diver tu. Nombor dua ialah rujuk balik pada agensi yang mengeluarkan lesen tu. You boleh apply untuk lesen replacement. You can apply for replacement card. Okey, itu je soalan. Terima kasih. Mungkin dari satu jenis situasi OKU yang lain, kalau kategori kerdil macam mana, Mas Syed? Kategori? Kerdil. Kerdil, okey. Kategori kerdil dia able body, normal. So dia boleh buat menyelam scuba. Ada juga peserta penyelam kerdil yang telah bekerja sebagai technical diver di Eropah. Kerana mereka badan kecil, mereka tangki kecil, paru-paru kecil dan mereka boleh duduk dalam lagi, lama lagi dekat dalam air.
but then dia go through the same process The macam same process. Everything is the same. Kerdil, tak semua kerdil dalam kategori OKU ya. Okay. Tadi ada soalan berkenaan ACI, macam mana nak jaga penjagaan kulit selepas bila air atau selepas. Ini Riza Faizal boleh jawab ni. Dr. Yu, komen sikit, mungkin dia terlepas tadi. Saya tak faham sangat soalan. Soalan macam mana penjagaan luka kulit akibat bila di air atau selepas? Mungkin dia dah ada crazy ulcer. Bolehkah maksudnya dia nak join lah. Saya rasa macam tu lah kot. Betul ke Hasrul? Saya faham macam tu lah. Bagi dari pihak doktor, kalau ada open wound lah, atau luka-luka stoma apa kan, kalau boleh kita mau luka itu sembuh dulu sebelum kita join. Sebab apa? Sebab kita takut jangkitan kuman. Okay? Kalau you masuk ke dalam laut, sebenarnya kita bukan macam, kita tak ada perlindungan kulit. Jadi apa-apa yang masuk dalam luka itu kita tidak dapat terkawal. Kalau jangkitan itu berlaku di pulau di mana kita jauh daripada hospital, sebenarnya agak bahayalah. Jadi kalau boleh kita mau pastikan luka itu sembuh dulu. Kita dapat rawatan dulu. Dia maksudnya kat sini kulit dia kecut dan mudah luka. Oh, okey. Boleh saya tambah ke? Boleh. Okey, untuk peserta SCI, bila sebelum duduk di gigi air ataupun di bot, kita akan sediakan pelapis ya, di mana kami akan menyediakan special mat ataupun kita boleh gunakan life jacket, padding untuk memberi keselesaan pada peserta tu, jadi beliau tak merasa sakit bila duduk di tepi bot ataupun di dalam bot. Ini ialah salah satu penjagaan prosedur penting dalam proses dive hard ya. Bila di atas bot pun ada 3 orang pembantu, 2 yang mengangkat SCI patient tu, peserta tu, dan lagi satu tugas dia ialah untuk menjaga padding, pelapis tempat duduk untuk peserta SCI itu. Itu penting. Okey. Ada yang tanya, kalau OKU certified diver, boleh jadi diving instructor ke eventually? Boleh, tapi kita kena tengok OKU certified diver level mana. Dia punya OKU which level? Yang roughly, yang secara umum yang boleh tu biasanya yang macam mana? Macam tadi kita tengok pekak siapa tadi? Amputee, hearing impaired ialah kategori yang boleh jadi diving instructor. Telah ada di beberapa negara diving instructor dari kategori OKU. Saya sendiri telah lihat di Rusia, di Moskow, di Amerika, setengah mereka telah sampai ke level instructor. You juga telah lihat di video kami, Mr. Gary Go, beliau telah sampai ke level dive master. Okey. Biasa kita pun dah sampai, tak ada soalan yang lain ke? Sebab kita pun dah sampai dekat 2 jam. So kita mungkin kena conclude. Soalan terakhir untuk Tuan Syed dengan Dr. Yu. Apa orang kata kata-kata akhir untuk OKU yang nak menyertai selam scuba, dan apa harapan Tuan Syed dan Dr. Yu kepada OKU yang nak join selam scuba, dan sebab selam scuba ni dia bukan satu individu OKU je join, pada dia ada sistem, dia ada diver, adaptive diver, supportive diver,
So the whole people kena involved lah, get involved kan. So if tak ada volunteer, then it's kind of difficult juga. So untuk itu apa kata-kata Tuan Syed? Saya ingin menjemput golongan OKU yang berminat untuk menghubungi saya melalui personal ataupun melalui organisasi. Kita boleh adakan satu event dah lepas kita KP 4 bulan kan, kita boleh adakan event. Saya cadangkan kita plan untuk tahun depan. Kita kena mengambil masa kerana program DIFAD saya pun perlu menjemput ramai volunteer-volunteer jurulatih DIFAD yang profesional yang sanggup membantu dan mereka terpaksa ambil cuti. Ada juga yang datang jauh. Minggu lepas kami adakan satu program yang pertama selepas untuk tahun 2021 di mana Dr. Yu telah bermurah hati datang daripada Alostar ke Kuala Lumpur untuk menghadiri program kami. So macam itulah volunteer yang akan ada dan kita terpaksa mengambil planning yang cukup rapi untuk membuat satu program DIFAD. Okay. So untuk Dr. Yu sendiri sebelum ni tak pernah diving, and then after that diving, and then jadi tolong OKU untuk jadi assistant untuk scuba diving. Apa nasihat Dr. Yu kepada siapa yang nak jadi scuba diver volunteer, dan kepada OKU kat luar sana mungkin dia masih ragu-ragu untuk join? Nasihat sebagai profesional dan nasihat sebagai yang telah menjadi volunteer untuk scuba OKU. Terima kasih atas soalan Nizam. Jadi saya mengalu-alukan semua kita cakap person with disability atau siapa volunteer yang ingin join the program, sila join the program lah. Sebab saya pun I think 2019 saya explore ke program ini. Saya rasa program ini sebenarnya sangat bermakna lah. And untuk I can see saya boleh nampak Encik saya sebenarnya banyak what we call that, banyak effort dah dibuat lah. Jadi benda ini dia sebenarnya ambil masa untuk meningkatkan kesedaran publik untuk kena menginvolvekan, membabitkan different disiplin lah, dari segi doktor semua. Jadi ini semua sebenarnya ambil masa untuk what we call that, untuk berlaku lah. So rasa yeah. So from last 2 weeks saya sebenarnya ada panggil one of my spine patient. Masa saya jaga spine 2 tahun lepas di PPUM. I think Dr. Basri pernah jumpa. I think the patient Ruzaidi. My spine patient lah. That spine patient, invite dia lah. But unfortunately, alamat salah lah. Tak jadi sampai the place. So I also actively involve my other colleagues lah dari segi medical supaya actively become a volunteer to help to make this event berjaya, then also increase the public awareness. But once we have the public awareness, kita ada attention dari kerajaan. So in terms of that funding everything, I think it will be easier lah once you got the attention from the NGO, from the what we call that, from the government, and come together with a medical research lah. Contohnya research yang tadi saya kongsikan di Poland yang menunjukkan sebenarnya boleh diguna sebagai terapeutik rehabilitasi. Jadi kita memerlukan lagi banyak research untuk sokong dengan membantu kita punya kawan. Okay. Terima kasih Dr. Yu.
Dan kita nak ingatkan balik siapa yang berminat untuk macam Tuan Syed kata tadi, OKU berminat untuk kolaborasi dengan Tuan Syed, boleh kontak Tuan Syed melalui, boleh rujuk Facebook Kids Scuba, dan mungkin boleh kontak Tuan Syed melalui Facebook Kids Scuba. Dan kita akan juga, mungkin Tuan Syed boleh bagi kontak dari sudut email ke, kalau tak keberatan nombor telefon itu Tuan Syed dah bagi email, syed.abdurrahman@diveheart.org. So siapa yang berminat untuk jadi volunteer, OKU yang berminat untuk try out, and then dan agensi-agensi lain yang berminat untuk kolaborasi dengan Tuan Syed, boleh kontak Tuan Syed melalui email yang telah diberikan. Dan kata akhir bagi saya, kita OKU, there's something yang kita kena try untuk buat, untuk kita asimilasi diri kita dengan dunia luar, walaupun kat sana banyak cabaran. Scuba salah satu orang kata example yang kecil dalam dunia OKU tu sendiri. Bila kita keluar dan kat situ kita explore banyak benda. Kita kenal orang tu, kita kenal orang ni, and then kita spread awareness. Dan even untuk kita inklusif dalam dunia. Kalau kita tak keluar, then tourism mungkin tak akan improve. Dan dia kata OKU tak nak keluar, OKU tak nak buat, then there's no point lah. So kita dari sudut matlamat besar kenapa kita buat aktiviti ni, dari sudut kesihatan pun Dr. Yu dah terang secara panjang. Banyak manfaat kesihatan. Saya sendiri boleh attest to that kind of benefit of health benefit. So Dr. Basri dan kawan-kawan yang lain, memang ada banyak faedah kesihatan dari sudut kesihatan, dari sudut terapi dan sebagainya. Banyak, dan OKU kena try benda ni. Kalau kita tak try, then towards the end of the day kita tak akan capai masyarakat yang lebih inklusif. So diharapkan pendedahan pada kali ini bermanfaat, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Syed Abdul Rahman dan Dr. Yu kerana sudi bersama kita selama 2 jam lebih hari ini untuk berkongsi berkenaan isu dengan Scuba OKU. Dan diharapkan program ini bermanfaat, dan jika ada sekadar kesilapan dan kelemahan daripada pihak persatuan, saya mohon maaf. Dan dengan itu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.